Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat kita meneruskan lagi kuliah maghrib walaupun secara online, oleh kerana kita masih belum lagi dapat mengadakan kuliah di masjid dikarenakan kes COVID yang belum lagi selesai ataupun masih lagi sedang banyak berlaku lah di kawasan ataupun di kalangan masyarakat dunia lah terutamanya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan COVID ini ataupun ujian yang berlaku pada kita semua ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun dapat meneruskan aktiviti kita, rutin kita seperti biasalah. Okey. Walau macam mana pun alhamdulillah sembahyang di masjid masih dibenarkan dengan kadar yang tertentulah, maksudnya tidaklah bebas. Dan juga kanak-kanak semua tidak dibenarkan untuk ada di kawasan masjid, dan banyaklah. Sebetulnya kita dengan masa yang ataupun dengan keadaan kita yang ada sekarang ini, kita bermuhasabah dirilah, ya, kita bermuhasabah diri, kerana boleh jadi setiap apa yang berlaku kepada kita, ujian yang Allah berikan kepada kita, mungkin ada hikmah di sebaliknya yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan sudah tentu kebaikan. Apa jua yang berlaku kepada kita, apa jua yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah sebenarnya baik untuk kita. Mungkin di sisi kita rasa buruk, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebaikan. Orang yang sakit mungkin kita rasa sakit ni satu keburukan, tetapi di sisi Allah orang yang sakit itu adalah sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa, kerana tiada siapa yang pernah terlepas dari kesalahan. Semua manusia pasti melakukan kesilapan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik atau setiap manusia pasti melakukan kesilapan, dan sebaik-baik di antara manusia yang melakukan kesilapan adalah mereka yang bertaubat. Oleh sebab itu hendaklah kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon keampunan, beristighfar sehari sebanyak 70 atau 100 kali. Maka kita ni yang biasa, manusia biasa, sudah tentu lebih sangat digalakkan ataupun sangat perlu untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mempelajari juga, dengan kita menghadiri kuliah meskipun secara online ini, yang paling penting sekali ketika kita belajar tu kita ikhlaskanlah niat kita. Niat kita belajar adalah kerana untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, agar amalan ibadah kita, keyakinan kita menjadi lurus atau
keyakinan-keyakinan yang tidak benar dapat diperbaiki. Sehingga itu keyakinan kita menjadi betul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala kekurangan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kita mempelajari kitab syarah Matan Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ataupun kitab Melayu dia bernama Perisai bagi Sekalian Mukallaf, atau simpulan iman atas madhab salaf, yang mana menghimpunkan akidah salaf lah. Oleh sebab itu, mungkin bagi siapa yang mempelajari tauhid yang silibus di sekolah contohnya, ataupun yang biasa dipelajari risalah tauhid seperti yang Ustaz Isnin ajar, mungkin agak berbeza sedikit kan, kerana ini adalah matan akidah 300 tahun yang awal lah, okay? 300 tahun yang awal yang ditulis oleh ulama salaf kan, ulama salaf. Sehingga itu memanglah tidak ada memang ada perbezaan sedikit. Jadi dengan kita mempelajari berbagai kitab, mudah-mudahan akan lebih menguatkan lagi lah keyakinan kita kepada ataupun di dalam agama ni, supaya keimanan kita menjadi mantap, teguh dan betul lah, mudah-mudahan. Okay? Dan saya tidak nafikan mungkin ada kekurangan dari sudut penyampaian saya, mungkin ada kekurangan, kerana ilmu saya juga mungkin ada kekurangan. Jadi mudah-mudahan apa yang mampu saya sampaikan ni, yang sekadar apa yang saya termampu ni, ini dapat memberi manfaat lah kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita kembali kepada kitab ni. Pada minggu yang lalu kita telah pun membacakan matan yang ke-40 dan 41, dan kali ini kita baca matan yang ke-42. Seperti mana yang saya telah sebutkan sebelum ini, belajar akidah ni memang sebaiknya kita belajar dari awal lah. Dan kita belajar dari awal. Ala kulli hal, kalau misalnya ada waktu-waktu kita ada kesibukan, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini, kalau sekiranya ada yang kita tidak faham, maka kita cuba rujuk, kita coba cari balik penjelasannya yang sebelum ini, ataupun yang kita telah tertinggal, yang kita tidak tahu. Ya, sebenarnya perisai bagi sekalian mukallaf ni, dia punya ceramah-ceramah ataupun kelas-kelas kuliah pun sangat banyak sebenarnya. Kalau kita buka di YouTube pun ada, Ustaz Azhar Idrus pun ada. Dia punya kuliah kan. Cuma memang panjang lah, sebab dia kuliah rutin setiap minggu. Jadi untuk kita di masjid ni, ini yang saya sajikan atau yang saya berikan, mudah-mudahan dapat difahami. Cuma kalau ada yang tidak faham tu, kalau boleh bertanya lah supaya saya tahu. Mungkin ada yang saya cakap laju ataupun yang saya cakap berbelit-belit. Jadi saya mohon maaf kerana kekurangan tersebut. Jadi matan yang ke-42 ini, lagipun ni kitab Jawi lama. Jadi kita fahamlah memang ada sedikit kurang difahami kerana bahasanya agak berbeza dengan bahasa yang moden hari ini. Cuma saya sedaya upaya, dan dengan merujuk juga kitab yang lain, mudah-mudahan mampu untuk difahami lah. Kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Wala yasihul imanu birru'yati li ahli daril Islam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin idh kana ta'wiluhu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'na yudafu ila ru'yati bitarki ta'wili wa luzumi taslimi wa alaihi dinul muslimin wa man lam yatawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusibit tanzih." Okay. Maksudnya, terjemahannya ini adalah terjemahan yang dibuat oleh ataupun yang ditulis oleh Syekh Al-Mandili, okay, pengarang kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf ini. Kata beliau, "Dan tiada sah iman dengan melihat Tuhan oleh ahli syurga bagi mereka yang membilang akan dia daripada mereka itu dengan waham." Saya bacakan saja dahulu, nanti saya coba baca yang terjemahan yang lebih terkini. Okay. Atau mentakwilkan ia dengan
akan dia dengan faham. Kerana adalah takwil melihat Tuhan, dan tiap-tiap takwil makna yang dibangsakan kepada melihat Tuhan dengan meninggalkan takwil dan melazimkan mengaku dan atasnya agama sekalian orang Islam. Dan barang siapa tiada memelihara, ia akan menafikan dan menyerupakan, nescaya tergelincir ia dan tiada mengenai, ia akan menyucikan. Baca sepintas lalu confirm tidak faham, kan? Jadi terjemahan yang moden lah, okay? Ataupun tidaklah terlalu moden. Ini ada satu kitab di tempat saya yang iaitu Syarah Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh mungkin dari seberang, dari Thailand, ya, dari Thailand. Penyusunnya adalah Abdul Halim Ahmad. Beliau merujuk juga kitab perisai ini, tapi ini dengan bahasa yang lebih moden sedikit. Terjemahannya saya baca dulu. Wala yasihul imanu birru'yati li ahli daril Islam liman i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin. Dan tidak sah iman dengan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala bagi ahli Darussalam. Darussalam ni maksudnya di syurga lah. Tidak sah iman dengan dapat melihat Allah Taala bagi ahli Darussalam, ahli syurga, bagi mereka yang menganggap demikian dengan sangkaan sendiri. Maksudnya dia kata melihat Allah tu dengan maksudnya begini-begini, dengan sangkaan yang selain dari yang difahami oleh para ulama lah. Maksudnya melihat Allah ni, pembahasan ni adalah kesinambungan dari pembahasan yang sebelumnya, di mana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahawa ar-ru'yatu haqqun li ahli jannah. Melihat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran bagi ahli syurga. Ahli syurga pasti akan melihat Allah. Tapi tidak akan sah pula kita keimanan terhadap melihatnya Allah, melihatnya ahli syurga kepada Allah, tapi dengan apa? Minhum biwahmin, i'tabaraha minhum biwahmin, dengan kefahamannya sendiri. Kefahamannya yang waham. Waham ni yang belum matang lah, yang kefahaman yang tidak kukuh. Waham ni sebenarnya ragu-ragu. Diterjemahkan. Sebab dalam bahasa Arab ni ragu-ragu ada 3 perkataan. Dalam bahasa Arab ragu-ragu ada 3 perkataan. Yang pertama zanni ataupun zan. Okay? Zan. Itu ragu-ragu. Cuma lebih berat kepada yakin dan ringan kepada tidak yakin. Artinya ragu-ragu tapi lebih berat kepada yakin. Yang keduanya adalah asyakku ataupun syak. Bahasa Melayu pun sebut syak. Syak wasangka. Syak itu artinya yakin dan ragu itu sama. 50-50. Okay? Sama dia punya timbangan dia. Dia yakin 50%. Ragu pun 50%, itu syak. Tapi masih dalam bahasa Melayu masih disebut sebagai ragu. Okay? Ragu atau syak. Dan yang terakhir, yang ketiganya adalah waham. Waham pula lebih yakin kepada apa tadi? Yakinnya kurang. Tapi tidak yakinnya lebih. Okay? Yang betulnya yakin kepada betul tu kurang. Tapi yakin kepada salah itu lebih berat lagi. Maksudnya dia lawan kepada zon yang pertama tadi. Ketiga-tiga perkataan ini mewakili ragu dalam bahasa Melayu. Cuma maksudnya ragu dia berapa peratus. Ragu 80% ragu waham. Kalau 50% ragu dipanggil syak. Kalau 30% saja ragu dia, maka dipanggil sebagai zon. Okay, zon. Okay. Zon, sangka. Kurang gitulah. Okey. Au ta'awwalaha bifahmin. Ataupun dengan mentakwilkan penglihatan itu dengan fahaman. Dengan suatu kefahaman. Dia takwilkan maksud melihat Allah tu, takwil ni okey. Tu untuk pengetahuan tentuan dan puan-puan lah, sebab saya nampak ada juga mungkin muslimat dalam ni. Jadi bila sebut takwil, apa maksud takwil?
takwil ni artinya dia ada dua makna. Satu, menafsirkan, menjelaskan makna yang sebenar. Yang kedua, takwil ni maksudnya mengubah kepada satu makna yang lain dari makna sebenar. Jadi, takwil ni bolehkah tidak? Jawapan dia boleh. Dalam Islam, takwil yang dibenarkan adalah takwil yang menjelaskan makna yang sebenar. Maksudnya dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah. Contohnya Al-Quran ditakwilkan dengan Al-Quran. Atau Al-Quran ditakwilkan dengan hadis Nabi. Atau Al-Quran ditakwilkan dengan penjelasan para sahabat Nabi. Al-Quran ditakwilkan dengan penjelasan para ulama. Ataupun Al-Quran ditakwilkan dengan bahasa Arab yang fushah, yang fasih. Maka itu benar, itu dibolehkan. Itu takwil yang benar. Bahkan Ibnu Abbas juga didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah dalam doa beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman kepada Ibnu Abbas di dalam agama dan alimhu, ajarkanlah kepada dia ilmu ta'wil Al-Quran. Ta'wil Al-Quran. Maksud ta'wil Al-Quran apa? Tafsir Al-Quran. Seperti Ibnu Abbas dikenali sebagai turjumanul Quran. Turjumanul Quran, seorang penterjemah Al-Quran. Karena beliau menafsirkan Quran itu bukan sahaja yang tersurat, bahkan yang tersirat. Yang tersirat. Siapa yang ajar beliau? Ibnu Abbas ni, Abdullah bin Abbas, Rasulullah sendiri yang mengajarkan. Rasulullah sendiri yang mengajarkan ketika masih kecil lagi. Okay. Bahkan Rasulullah mendoakan ketika beliau masih kecil lagi. Dan ada banyaklah kisah tentang Abdullah bin Abbas yang mungkin saya pernah cerita juga sebelum ini. Beliau pernah dibawa oleh Sayyidina Umar, digandingkan dengan ahli veteran, orang-orang yang pernah pergi ke Perang Badar. Lalu diuji oleh Sayyidina Umar, apa maksud surah Al-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Maka jawapan antara orang-orang yang lebih dewasa dengan jawapan yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil, jawapan Abdullah bin Abbas lebih tepat, ataupun bukan lebih tepat, jawapan Abdullah bin Abbas ni yang tersirat. Okay. Jawapan orang-orang yang yang pernah ikut dalam perang Badar ni, mereka menjawab maksud idza jaa nasrullah, maksudnya pertolongan Allah, maksudnya memohonlah keampunan kepada Allah, sebab dalam ayat itu kan disebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Allah, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Wastaghfir, dan memohonlah keampunan, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya. Jadi masing-masing jawab. Maksud idza jaa nasrullah, pertolongan Allah datang, orang-orang masuk Islam berduyun-duyun. Semua tafsiran yang dapat dibaca dalam terjemah pun ada. Terjemahannya sudah faham. Kita baca terjemahan dia, sudah kita nampak dia punya makna dia, maksud dia. Tapi Abdullah bin Abbas menjawab apa dia? Kata Abdullah bin Abbas, yang dimaksudkan dengan surah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Rasulullah akan wafat. Ini menunjukkan bahwa takwilan yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas tidak ada dalam ayatnya secara zahir. Karena beliau memberikan makna yang tersirat. Karena ayat tersebut turun setelah Rasulullah melaksanakan haji. Dan setahun selepas itu Rasulullah benar-benar wafat. Jadi benarlah apa yang disebut oleh Abdullah bin Abbas pada penafsiran tersebut. Kita boleh baca kisah-kisah tersebut dalam riwayat hadis dan juga ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Okey, saya sambung lagi. Bitarkit ta'wil sampai mana sudah? Iz kana ta'wilur ru'yati wa ta'wilu kullu ma'nan yudhafu ila ar-rububiyyah. Ila ar-ru'yah. Ila ar-ru'yah, salah dalamnya. Dia kata di sini penglihatan itu dengan kefahaman, kerana tafsir ru'yah, tafsiran ru'yah, maksudnya takwilan ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tafsir bagi setiap makna yang berhubung dengan ru'yah, dengan
melihatnya Allah, apa maksudnya Allah dapat dilihat, ialah dengan meninggalkan takwil. Disebut bitarkit takwil, dengan meninggalkan takwil, maksudnya meninggalkan takwilan yang tidak benar. Takwilan yang tidak benar. Bitarkit takwil waluzumit taslim, dan melazimi taslim. Taslim ini apa? Penerimaan. Dia kata dengan meninggalkan takwil serta menyerahkan kepada Allah dan Rasulnya. Terjemahan dia yang lebih modern lah, mungkin lebih mudah. Kalau dalam Syekh Al-Mandili ini dia kata, kerana adalah takwil melihat Tuhan adalah dengan meninggalkan takwil. Takwil yang sebenar adalah tinggalkan takwil. Maksudnya takwil yang tidak benar kena tinggalkan, dan melazimkan mengaku. Hendaklah kita melazimkan mengaku, maksudnya menerima, tunduk, patuh. Itulah taslim dari pengertian Islam. Dalam matan sebelumnya pun ada disebutkan perkataan taslim. Maksudnya kita kena terima apa yang disebut di dalam Quran, dalam hadis, bahwa Allah dapat dilihat, maka itulah makna dia. Terima. Kena mengaku. Kena istislam. Kita kena terima. Bukan dengan mentakwil dengan tujuannya untuk menafikan. Untuk menafikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah. Menafikan Allah itu dapat dilihat di dalam syurga. Mereka kata Allah tidak boleh dilihat. Kalau Allah dapat dilihat, berarti Allah itu macam makhluk. Sebab makhluk dapat dilihat. Maka Allah sudah tentu tidak boleh dilihat. Ini penafsiran secara akal mereka. Maka bagaimana kita mau tahu keyakinan tafsiran kita itu benar atau tidak? Maka rujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Dalam Al-Quran disebut, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah berfirman, wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa? Ahli syurga ni, wajah mereka menjadi berseri-seri, ceria. Ila rabbiha nadhirah, kerana mereka telah melihat kepada Tuhannya, Tuhan mereka. Wajah mereka menjadi berseri-seri kerana mereka telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Itu bukti, dalil menunjukkan bahawa Allah dapat dilihat. Demikian juga di dalam hadis Nabi yang begitu sangat banyak sebenarnya dalil-dalil penjelasan tentang Allah itu dapat dilihat. Tapi bagaimana, janganlah kita pertanyakan bagaimana rupa, bagaimana cara Allah itu dapat dilihat. Dari segi cara tu memang ada satu hadis menyatakan bahwa Allah itu dapat dilihat oleh penduduk surga sebagaimana kamu melihat bulan dan matahari, dalam hadis yang sahih. Maksudnya dia ada penjelasannya. Bukan maksudnya ayat tu bukan menyamakan Allah dengan bulan dan matahari. Bagi orang yang salah faham, dia baca ayat setakat tu dia akan jadi salah faham. Sebenarnya ayat tu, hadis tersebut Nabi sambung lagi. Dia sebut la tudammuna birru'yati. Sesungguhnya tidak ada kamu tidak ada bersesak-sesakan dalam melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana melihat matahari dan bulan. Adakah manusia bersesak-sesakan melihat matahari dan bulan? Semua manusia melihat bulan, lepas tu melihat matahari. Dengan berdiri di tempat masing-masing dapat melihat. Tidak ada siapapun yang kata apa yang kamu tengok tu. Tidak ada. Tidak ada terlindung pun. Sebab bulan ketika mana ataupun matahari ketika mana dia berada di atas, semua melihat dengan tenang tanpa bersesak-sesakan. Demikianlah Allah juga dilihat di akhirat nanti begitu. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dari riwayat Bukhari dan Muslim dan banyak lagi hadis-hadis yang lain, bahkan mencapai kepada darjat mutawatir. Allah itu dapat dilihat di hari akhirat. Ataupun di dalam syurga bagi penghuni syurga lah, seperti mana telah kita jelaskan sebelum ini. Dan sesiapa yang tidak menjauhi nafi dan tasbih. Sampai situ kah sudah? Wa alaihi dinil muslimin. Saya ikut dalam ni. Wa alaihi dinul muslimin, dan atas agama sekalian orang Islam. Okay. Cara takwil yang benar, taslim adalah dengan meninggalkan takwil yang tidak benar dan hendaklah melazimi taslim, maksudnya menerima, mengaku. Dan juga
uh, mengikuti apa yang diikuti oleh orang-orang Islam secara umumnya. Kebanyakan kaum muslimin secara umum, kecuali orang Islam yang telah salah faham terhadap agama Islam, maka dia tidak termasuk. Yang dimaksudkan kita ikut agama orang Islam adalah orang Islam yang benar, yang masih lurus di atas fitrah, di atas agama yang benar. Wa man lam yatawaqqan nafya, dan sesiapa yang tiada memelihara, ia akan menafikan. Wat tashbih, dan menyerupakan. Okay. Kalau dalam ini disebut, dan sesiapa yang tidak menjauhi nafi dan tashbih. Siapa yang tidak menjauhi nafi dan tashbih, zalla walam yusibit tanzih, maka tiada mengenai, ia akan menyucikan. Dalam terjemahan modernnya, dan dia tetap tergelincir dan tidak betul dalam masalah tanzih. Tanzih ini apa? Tanzih ini adalah perkataan tanzih ini adalah perkataan dalam ilmu akidah merujuk kepada menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tanzih, maksudnya kita menyucikan Allah daripada penyerupaan terhadap makhluk. Menyucikan Allah maksudnya kita mengatakan Allah itu maha suci daripada menyerupai makhluk. Itu disebut sebagai tashbih. Maka tanzih ini kita menafikan Allah daripada tashbih, penyerupaan. Okay? Penyerupaan. Jadi dalam pada kita menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka wajiblah kita menafikan tashbih. Menafikan tashbih. Maksudnya kita kena nafikan Allah daripada sama dengan makhluk. Kerana Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tanzih, suci, maha suci daripada penyerupaan. Maha suci daripada penyerupaan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Fala tadribu lillahil amthal, maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu permisalan. Maksudnya Allah ni seperti sekian, tak boleh. Ya, Allah itu tidak ada perbandingan. Ya, cukuplah kita menyebutkan apa yang disebut dalam Quran dan dalam hadis Nabi, kemudian kita membenarkan, menetapkan sebagaimana yang ditetapkan, menafikan sebagaimana yang dinafikan. Apa yang ditetapkan dalam Quran kita tetapkan, kita isbatkan. Apa yang dinafikan di dalam Quran kita nafikan. Apa yang diisbatkan, ditetapkan di dalam hadis Nabi, maka kita isbatkan, kita tetapkan. Apa yang dinafikan di dalam hadis Nabi dari sifat-sifat Allah, dinafikan. Allah itu maha suci daripada sifat lemah. Maha suci Allah daripada bersifat kekurangan. Maha suci Allah daripada tidur. Maha suci Allah daripada memiliki zuriat, keturunan, dan seterusnya. Kita baca, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak pula dilahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Semua yang Allah nafikan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis, sebenarnya dia ada sejarah dia. Kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, di mana orang-orang kafir mereka mengatakan Allah tentang Allah yang tidak benar. Ya, mereka mengatakan sesuatu tentang Allah yang tidak benar, maka Allah pun menjawab, menafikan tersebut. Seperti mana orang-orang Yahudi mengatakan Tuhan itu mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari. Lebih kurang sama dengan dalam Al-Quran. Kemudian ada tambahan mereka, yaitu pada hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, hari Sabtu, Allah berehat, dia kata. Allah itu berehat di atas arash. Sedangkan bagi kita umat Islam, tidak. Bahkan Allah menjawab dalam Al-Quran, Allah itu tidak rehat, Allah tidak penat. Allah itu tidak ada sedikit pun keletihan. Cuma yang disebutkan setelah Allah mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari, lalu Allah beristiwa di atas arasnya. Beristiwa bukan bermaksud berehat. Ini yang disalahfahami oleh orang-orang Yahudi. Dan juga orang-orang Kristen lah. Mereka baca buku yang sama, kitab mereka sama. Sama-sama perjanjian
lama mereka guna, dan perjanjian baru orang-orang Nasrani guna. Orang Nasrani dia ada Bible yang merangkumi kitab Taurat dan Injil. Maka mereka ada sama-sama kefahaman dalam kitab Taurat itulah, kan. Cuma dari segi hukum hakam orang Kristen mereka tidak guna perjanjian lama. Ada ayat-ayat yang mereka kata oh ini untuk orang Yahudi. Mereka menggunakan ayat-ayat Paulus lah. Paulus ni kononnya orang-orang selain Yahudi boleh tidak. Antaranya tidak payah bersunat, boleh makan babi. Padahal ayat itu jelas-jelas ada dalam kitab mereka. Itu antara dalil-dalil lah mereka. Suatu mereka ni orang Yahudi ni mereka pun tidak suka juga dengan orang Kristen. Cuma dalam melawan Islam mereka bersatu padu. Yahudi dan Nasrani dalam melawan Islam mereka sama-sama berganding bahu. Tapi tentang keyakinan mereka sendiri saling bertentangan, berlawanan. Bahkan sesama Kristen pun banyak yang bertentangan. Sesama Yahudi pun banyak yang bertentangan. Samalah juga kita dengan Islam. Sesama Islam pun ada yang saling bercakaran. Karena itu kita sangat-sangat dilarang untuk berpecah belah. Kan? Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah, jangan kamu berpecah belah. Maksud tali Allah ni agama Islam yang benar. Pegang yang benar-benar. Bagi mereka yang pegang salah maka tegur. Kita beri nasihat agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Maka gigit, pegang agama yang benar tersebut. Pegangan agama Islam yang benar itulah yang dipegangi. Bukan yang salah. Kalau kita pertahankan yang salah maka itu tidak dinamakan sebagai bersatu. Orang yang bersatu adalah orang yang bersatu berpegang pada kebenaran. Itulah yang dimaknakan dengan makna al-jamaah juga. Kata al-imam, sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, al-jama'atu, jamaah itu, atau sebagian orang menyebut ahli sunnah wal jamaah. Al-jama'atu ma wafaqal haq. Yaitu apa-apa yang menepati kebenaran. Wa in kunta wahdaka. Walaupun engkau berseorangan diri. Tapi kalau engkau berpegang dengan kebenaran, maka engkaulah yang dinamakan sebagai al-jamaah. Al-jamaah ahli sunnah lah. Ahli sunnah wal jamaah. Zalla walam yusibit tanzih. Tiada mengenai, ia akan menyucikan. Jadi yang terakhir ni, beliau mengatakan, ya wa man lam yatawaqqa an-nafya. Siapa yang tidak memelihara dalam penafian dan menafikan tasbih, maka sebenarnya dia tergelincir dalam perkara tanzih. Maksudnya dia bukan mentanzih, menyucikan Allah, tapi sebenarnya dia telah merosakkan ataupun dia tidak betul. Dalam terjemahannya tidak betul dia dalam masalah tanzih. Dia telah tersalah dalam masalah penyucian. Maksudnya menyucikan Allah ataupun membersihkan Allah daripada sifat-sifat kekurangan. Okay? Saya baca sedikitlah sahaja daripada syarah Syekh Al-Mandili. Kata Syekh Al-Mandili, menunjuki oleh pengarang rahimahullah. Pengarang ni siapa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi lah, pengarang kitab Aqidah At-Tahawiyah. Menunjuki oleh pengarang rahimahullahu ta'ala kepada menolak akan perkataan Mu'tazilah. Jadi pada matan yang ke-42 ini, Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebenarnya menujukan perkataan beliau ini untuk membantah, menolak perkataan golongan Mu'tazilah. Siapa dia Mu'tazilah? Telah kita jelaskan. Mu'tazilah ni adalah golongan yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Cuma Mu'tazilah ni menurut para ulama mereka ni masih Islam. Cuma mereka terkeluar dari ahli sunnah kerana prinsip akidah mereka yang berbeza dengan ahli sunnah. Antaranya apa dia? Mereka berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat. Hanya ada nama tapi tidak memiliki sifat. Ini pandangan golongan Mu'tazilah. Mereka berpandangan orang yang melakukan dosa besar maka berada pada kedudukan di antara dua kedudukan. Al-manzilu baina manzilatain. Ini kata golongan Mu'tazilah. Padahal bagi orang Islam tidak. Dan orang Mu'tazilah mengatakan di akhirat nanti orang-orang yang melakukan dosa besar akan kekal di dalam api neraka. Sedangkan bagi umat bagi ahli sunnah wal jamaah,
mereka berpandangan orang yang melakukan dosa besar selagi mana tidak mencapai kepada dosa syirik besar, syirkul akbar, dosa syirik besar, maka mereka tergantung di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengampunkan, Allah akan ampunkan, Allah masukkan ke dalam syurga. Mereka tidak akan kekal di dalam api neraka. Melainkan orang yang mensyirikkan Allah sahaja yang kekal di dalam api neraka. Dalilnya apa? Dalilnya Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikkan Allah, akan tetapi Allah mengampunkan dosa selain daripada dosa syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Oke. Saya kira cukuplah dahulu untuk malam ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada penjelasan. Penjelasan kepada matan ke-42, yaitu penjelasan dari Syekh Al-Mandili ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan untuk kuliah pada malam ini dapat difahami lah. Kalau sekiranya tidak ada apa-apa persoalan, ada persoalan? Semua boleh faham juga kan? InsyaAllah. Jadi kalau tidak ada apa-apa persoalan, saya sudahi kuliah maghrib pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.